InsyaAllah saya dengan lepas bismillahirrahmanirrahim saya persembahkan Ustaz Don, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang buat rakaman live Al-Quran bagi ilmu, sahabat Taman Syurga, juga sahabat-sahabat yang lain. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mic berat tak boleh nak berdiri. Tapi dapat dengar lah tu insya-Allah. Khair. Tak apa belakang situ. Khair. Juga. Boleh belah. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih pada Ustaz bagi peluang pada saya bercakap. Patut Ustaz bercakap lebih aula. Yang diraikan para imam, Bilal, yang dikasihi dan dicintai, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Tambahan sebab ada di negeri saya sendiri, saya kata kepada kawan-kawan ustaz-ustaz daripada kalangan ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, Ustaz Saifuddin, Ustaz Aslam, Ustaz Hafiz Hamid, Balung, semua kawan-kawan yang ada dalam kuliah ni. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, beri teguran. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian kita terpelihara daripada ilmu-ilmu yang batil. Seterusnya yang saya kasihi lagi saya sayangi ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak. Mudah-mudahan semua yang ada dalam majlis hari ini saya doakan keberkatan hari Khamis jatuh kepada tuan-tuan dan juga saya. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Yang pertama kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya para alim ulama, para asatizah, guru-guru kita, tuan-tuan guru yang mengajak di masjid ni, khususnya tok-tok alim yang membina kawasan ni, yang di asbab mereka tu dulu adalah cerah masa depan kita hari ini. Dan juga kepada sekalian masyarakat Pajak Song yang ada dalam masyarakat kita hari ini, yang dah pergi dahulu daripada kita, dan ke tanah-tanah perkuburan yang berhampiran dengan kita. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين. Belum mula lagi. Tuan-tuan semua sihat ke? Alhamdulillah, saya doa tuan-tuan semua sihat walafiat insyaAllah. PHA 8632. PHA 8632. Minta ni lah, ubah kereta Ustaz. Ada lah tu tak kenal tak mana-mana. Tak apa, ubah Ustaz, saya pergi masuk balik. PHA 8632. Baik. Mikrofon mentak larat nak berdiri. Saya tempat baru ni, saya kenalkan diri dululah. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Pinang, lahir di Hospital Besar Kim Tajam. Umur saya 32 tahun. Saya dah kahwin 2 orang anak dah. Dengar betul-betul. Awal sangat tangkap. Saya dah kahwin, ada 2 orang anak. Hari ni jarang saya buat pengumuman. Biasanya yalah tahun sekali kan. Apa dia? Hari ni hari lahir anak saya. Anak saya ni rezeki saya Allah bagi, 2 orang tarikh lahir sama. Hak sulung 18 hari bulan 1 2014, hak nombor 2 18 hari bulan 1 2016. Jadi tuan-tuan duk ramai-ramai ni tolong doalah bagi depa jadi anak yang soleh insya-Allah. Hak sulung nama Don Mustafa, hak nombor 2 nama Don Ibrahim. Baik. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kebun Sirih. Saya pergi sana tahun 1991 sampai 1996 ambil UPSR. Habis UPSR saya pergi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ni Tebal. Saya pergi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ni Tebal 1997 sampai 2001 SPM. PMR pun sekolah tu, SPM pun sekolah tu. Saya pelajar beraliran sains. Saya pelajar jurusan sains tulen. Maknanya saya ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Tapi matematik tambahan tak berapa nak lulus. Jangan gelak tuan-tuan sama macam saya juga. Jadi saya cerita tu semua bukan apa. Tujuan dia nak bagi tahu kata saya orang biasa. Mungkin anak tuan-tuan kemah lagi daripada saya. Saya lanjut pelajaran ke sekolah lepas habis SPM saya pergi Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Pinang Masjid Negeri. Situlah jumpa Ustaz Saifuddin Mansur, jumpa Aslam, jumpa Lan Sape, jumpa Ustaz Apik Hamid, semua dalam situlah. Senior-senior saya semua tu. Dan kawan-kawan yang lainnya. 3 tahun saya duduk situ hafal Quran, tasmi' kat Ustaz Yazid bin Saleh. Habis dengan Ustaz Yazid kami terus ke Mesir 3 tahun 2005 sampai 2008. Balik lah ni khidmat sebagai pensyarah di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis.
dan dipindahkan ke pusat pengajian sepanjang hayat. Kalau sebut pusat pengajian senang faham, nampak? Tadi saya abang pengajian sepanjang hayat, tuan-tuan tak faham. Abang mengaji sampai mampu, clear. Duduk situ mengaji lah. Jadi selamat berkenalan. Ada adik-beradik ke apa, sekali lagi mai teguk. Bagi tahu mana makcik saya dulu kat Tasik Gelugok. Makcik saya duduk kat Tasik Gelugok. Betul lah ni pindah pergi duduk tahun anak tau. Lupa ada situ duduk lagi. Allah aku lupa nama dia apa lah. Tapi duduk situ juga lah. Masih duduk situ lah. Masih duduk situ. Baik. Saya mula lagu ni lah. Saya ada benda saya nak cerita kat tuan-tuan. Tapi sebelum saya cerita benda tu, saya teringin nak mengulang balik ilmu yang diajar oleh almarhum guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin. Tapi daripada cerita tu nanti saya bawa tuan-tuan sampai kepada apa yang saya nak cerita lah. Adik-adik tahfiz ni saya lupa ayat Quran bagi tahu lagi. Kau ingat aku tanya hamba Hamba ingat hamba duduk saja mai. Baik. Dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut satu firman Allah berkaitan dengan hari kiamat. Saya bukan orang yang mahir cerita, bukan. Saya ambil cerita Quran saja. Apa yang Datuk Harun cerita, saya cerita tu balik lah. Dalam Quran Allah sebut kiamat ni akan berlaku kalamhil basar, dalam sekelip mata. Kalamhil basar, sekelip mata. Maknanya duduk elok-elok, sekelip mata habis, punah ranah semua, hancur lebok habis. Jadi bila habaq kata kiamat ni nak berlaku kalamhil basar, sekelip mata, Allah tak tinggal kita saja-saja duduk lagu tu. Allah bagi beberapa gambaran, tasawur untuk kita nampak yang kata sekelip mata tu boleh jadi ke? Sekelip mata ni boleh jadi ke? Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita beberapa perkara sebagai contoh. Baik. Contoh yang pertama nak tengok Allah Ta'ala yang kata buat kiamat ni kalamhil basar, sekelip mata. Allah bagi mai dekat kita cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mana dalam pemerintahan beliau, dalam pemerintahan baginda ada kerajaan yang cukup luas. Luas kerajaan ni sampaikan tahap Nabi Sulaiman terpaksa nak meronda kawasan tu, nak pantau. Nabi Sulaiman menggunakan drone pada ketika tu. Drone zaman kita kan? Zaman tu Nabi Sulaiman pakai burung hudhud. Nabi Sulaiman lah pakai dulu drone punya khidmat ni. Kita kena cerdik sebab benda dalam Quran. Quran 1438 tahun yang lalu. Sebab memantau. Timbul soalan, kenapa burung hudhud awak burung lain tak boleh ke? Burung punai ke, burung apa murai ke, burung cak rumah kita ke, burung apa nama apa malak kebau ke, burung apa lagi? Tuan-tuan nak burung apa lagi? Burung apa pun tak apalah. Jadi awak yang Allah kena gunakan dalam Quran burung hudhud. Bukan Allah gunalah, maksudnya Allah Ta'ala tu kata Nabi Sulaiman guna burung hudhud. Sedangkan Nabi Sulaiman ada banyak jenis binatang duduk kat dia. Jadi timbul soalan kat kita pasal apa burung hudhud, dan sebahagian ulama menyebutkan burung hudhud ni dia pandai dari segi mengklasik, bahasa tinggi dia, mengklasifikasikan benda. Dia tahu hak ni apa, hak ni apa, hak ni apa. Burung elang tak boleh. Burung elang dia pi nak ni, dia nampak arnab duk berlari tu, dia singgah buang kat arnab sekali baru nak berjalan balik. Burung hudhud ada, dia pergi buat kerja dia, sekali lagi dia patah balik. Sebab itu Allah Ta'ala mai satu cerita, mana dia burung hudhud time mesyuarat tak mai. Nampak dia ada isu. Pasal apa? Awak salah ke burung hudhud kalau tak ada? Binatang lain pun tak lambat serupa juga. Pasal apa burung? Maknanya burung hudhud selalu on time. Nak sampaikan laporan kawasan ni tak cukup apa, kawasan ni tak cukup apa, kawasan ni tak ada apa, burung hudhud akan bagi tahu. Tapi hari itu tunggu, dia tak mai. Jadi Nabi Sulaiman tanya, kata mana dia burung hudhud ni? Kalau dia tak mai lagi sikit jam lagi,
Sama ada aku azab dia sungguh-sungguh atau aku sembelih dia bang habis. Maka burung hudhud sampai. Bila burung hudhud sampai, burung hudhud kata, tadi masa aku lalu suatu kawasan Sabak, sebahagian kata dia terletak di Sana'a, Yaman, tempat Ratu Balqis. Maka bila kata lagu tu, Hud kata, aku sampai dekat satu tempat Sabak tu, aku tengok ada istana besar, ketua dia orang perempuan, dia ada pengikut dia. Nampak tak burung Hud tu dia spesifik, dia habaq satu-satu, ada ketua, ada istana. Dia tak habaq kata satu kawasan orang ramai, tak, dia habaq satu-satu. Ada istana, ada apa nama ni, tuan-tuan kalau nak tengok cerita ni dalam surah An-Namlu. Dalam surah apa? An-Namlu. Surah An-Namlu. Surah Semut. Jadi bila kata lagu tu, burung hud-hud mai habaq kat Nabi Sulaiman lagu tu, dia kata raja dia yang perempuan tadi, iaitu Ratu Balqis, dan juga pengikut dia, mereka sembah matahari. Sambung dia lagi masih bercakap. Dia kata, aku tak nampak perbuatan ni adalah perbuatan yang betul. Nampak tak burung hud berkata, aku tak nampak perbuatan ni adalah perbuatan yang betul. Dia boleh habaq pula kata perbuatan tak betul. Tahu mana hud-hud ni iman tara mana sangat burung hud. Maka kita tengok satu surah dulu, nama dia surah An-Nur ayat yang ke-41. Surah An-Nur ayat 41 Allah bagi tahu, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffatin wat-tayru saffat kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. So Allah Ta'ala kata, apakah hampa semua tak tengok bahawa bagi Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala itu semua makhluk. Nampak tak? Bila Allah Ta'ala kata semua makhluk puji Allah Ta'ala dalam surah ni, Allah kata tasbih, memuji, mensucikan Allah, memuliakan Allah Ta'ala. Timbul soalan kat kita. Soalan dia ialah, kalau betul semua makhluk, maknanya awat, kita pakai bahasa kita lah, no? Awat Cina sembah Tok Kong pun Allah Ta'ala terima. Awat Hindu sembah Tok Kong pun Allah Ta'ala terima. Kita main sujud rukuk duk semayang pun Allah Ta'ala terima. Orang Kristian duk buat aleluya duk menyanyi kat gereja pun Allah Ta'ala terima. Orang Yahudi duk pergi hantuk kepala kat dinding dia yang suci tu pun Allah Ta'ala terima. Tu tak kira lagi hak Buddha, tak kira lagi hak agama lain, hak tu Allah Ta'ala terima. Tuhan ni kata Tuhan satu. Awak ibadah pi dekat dia punya banyak, bukan main. Jadi nak perbetul benda tu, nak bagi kita faham, hanya satu sahaja bentuk penyucian kepada Allah Ta'ala, ibadah pada Allah Ta'ala, satu je. Daripada dulu zaman Nabi Adam, daripada sekalian makhluk yang awal yang cipta, tak kisah tuan-tuan nak sebut apa, arash yang mula-mula, tuan-tuan nak sebut kursi yang mula-mula, tuan-tuan nak sebut langit yang mula-mula, tuan-tuan nak sebut bulan, bintang semua, tuan-tuan nak sebut apa pun, mai daripada makhluk hak mula sekali, dia sembah Allah Ta'ala dengan satu ibadah, nama dia semayang. Baru kita nampak kata, betul lah, no? Semayang lagu ni lah baru nampak Tuhan satu. Nabi Adam semayang lagu ni, hak makhluk lain semayang juga, sujud rukuk dia juga, kita pun sujud rukuk juga, Nabi Isa pun sujud rukuk. Baru kita faham, baru layak kata Tuhan tu satu. Jadi Allah sebut dalam tu, burung buat tak benda yang sama. Sebab tu burung huruf boleh tahu kata mereka buat sembahan yang tak betul. Maka Allah beritahu dalam surah An-Nur, alam tara, apakah hampa semua tak nampak, yusabbihu lahu, menyucikan Allah, sembah Allah Ta'ala, semayang dekat Allah. Semua makhluk, man fis samawati wa man fil ard, di langit dan di bumi, semuanya semayang pada Allah. Tak cukup tu, Allah tambah hujung pula, wat-tayru saffat,
Dan burung duduk dalam saf masing-masing. Tak cukup duduk dalam saf tu nak gambar kepada kita bab semayang tadi. Allah Ta'ala kata, kullu, semuanya makhluk tadi tu yang beriman pada Allah, qad alima, mengetahui, salatahum, semayang masing-masing, wa tasbihahum, cara nak tasbih masing-masing. Nampak? So makhluk yang mai daripada awal Allah Ta'ala cipta, apa makna makhluk? Makhluk ni maknanya masiwa Allah, yang lain selain daripada Allah. Semua makhluk ambil daripada awal. Arash lah apa tuan-tuan nak ambil. Siapa saja makhluk daripada awal, dia akan semayang dekat Allah Ta'ala. Dia ada rukuk, dia ada sujud. Nak besarkan lagi ayat tadi, tengok pula surah Al-Hajj ayat 18. Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Apa dia? Apakah tak tengok semua makhluk yasjudu, sujud dekat Allah. Sujud ni tak ada dalam benda lain melainkan dalam semayang ya. Baik, tuan-tuan tengok saya elok-elok. Ni nak ajak dalam sikit. Bila kata sujud tang sini ayat ni, ramai orang kata, boleh jadi sujud tu makna dia taat perintah Allah. Kita kata betul, boleh jadi taat. Tapi kalau nak ambil sujud, sungguh-sungguh sujud macam tuan-tuan sujud dengan saya tak ada maghrib, boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Cuba kita tengok malaikat. Malaikat kan Allah pesan kat malaikat, wa idh qulna lil malaika wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, sujud pi mai ke Adam. Maka apa malaikat buat? Malaikat semua sujud. Sebahagian ulama kata malaikat menundukkan kepala tanda hormat, maknanya taat dan hormat kepada Nabi Adam. Tapi boleh tak kalau kata malaikat sujud sungguh? Ada sebahagian kata makhluk tak boleh sujud kepada makhluk. Betul, tak salah. Tapi soalan dia, siapa yang perintah makhluk? Kalau Allah sahaja, Allah suruh buat apa sahaja, hang nak buat. Jadi kalimah sujud, malaikat boleh sujud ke Adam bila-bila sebab Allah yang suruh. Allah suruh. Contoh, api panas sejuk. Panas. Allah suruh api jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Api jadi sejuk ke panas? Sejuk. Ikut suka Allah Ta'ala punya. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Aku kata aku nak, jadi. Nampak? Saya cuba bagi tuan-tuan faham. Boleh faham? Maknanya ayat tadi nak jadi sujud sungguh pun boleh jadi sujud sungguh. Tak ada masalah. Yang ni yang disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi semua makhluk mai daripada awal, semua semayang dekat Allah Ta'ala. Khair. Jadi bila kata lagu tu, burung hurut katalah dekat nama Nabi Sulaiman, aku tengok mereka ni tak betul. Ada pula sembah matahari. Dan aku tak nampak melainkan yang duk buat benda-benda lagu ni adalah syaitan yang duk bagi lindung, duk hias dekat mereka nampak. Maka Nabi Sulaiman kata kepada burung hurut, izhab bi kitabi hadha. Hai hud-hud, hang pi bawa surat aku lah ni pi dekat Ratu Balqis. Apa dia? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hak ni surat mai daripada Sulaiman, aku nak bagi tahu dekat hang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tulis surat lagu tu, Balqis cerdik. Balqis kata, ni dia ada nak buat kasak dengan kita ni. Kalau dia mai ni habis kita anak. Balqis hantar pi dulu apa dia? Dia pi hantar hadiah-hadiah dulu dekat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, muka surat belah kiri atas surah An-Naml tadi. Nabi Sulaiman kata, depa ni teruk, depa nak bagi dekat aku benda dunia sedangkan Allah bagi kat aku lebih besar daripada apa yang depa nak bagi. Habaq dekat depa tunggu, aku nak pi negara depa. Balqis kata, weh tak boleh ni, kalau dia masuk negara kita habis kerana. Balqis kata, aku nak pi jumpa dia. Maka puteri Balqis mai. Dalam perjalanan puteri Balqis nak mai tu, Nabi Sulaiman cerdik sebab Nabi Sulaiman faham apa tujuan kita Allah Ta'ala buat. Yang ni yang saya nak sembang dengan tuan-tuan sekali lagi. Para Nabi dia tahu apa tujuan kita atas muka bumi.
Salah satu benda yang kita kena buat ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya nak suruh orang masuk Islam. Tuan-tuan, berapa orang tuan-tuan bagi masuk Islam? Belum. Apa ramai hak nak berniaga dekat pajak song yang belum masuk Islam? Tuan-tuan berapa kali duk pergi sembang dengan mereka pasal Tuhan, pasal akhirat, pasal Nabi. Tok sah sembang banyak lah. Tuan-tuan buka mulut kalau yang Kristian. Tuan-tuan cerita pasal Nabi Isa sudah. Tuan-tuan lebih alim cerita Nabi Isa daripada mereka. Tuan-tuan tak buka. Nabi Sulaiman, apa masalah dia kalau dia pergi kata dekat apa nama burung Hud, tak apa Hud daripada duk pergi jauh-jauh Yaman, yang ramai duduk sini elok-elok dengan aku dekat apa nama Palestin, sudah selesai. Ni aku nampak mereka sembah apa nama matahari apa tak betul. Biar pergi kat mereka lah. Mereka pun duk ada orang baik boleh duk tegur mereka kat belah sana. Nah. Nu sejangkau mata memandang nu, sejauh nu sampai ke Yaman. Nabi Sulaiman duk ada Palestin. Nabi Sulaiman kata, habaq kat mereka, aku nak pergi jumpa mereka. Lepas tu Balqis kata, jangan, kami mai jumpa. Maka Balqis nak mai ziarah. Nabi Sulaiman kumpul makhluk dia. Nabi Sulaiman kumpul makhluk. Tuan-tuan, ini cerita petua sikit. Bila mana kita fikir kita kena bagi orang masuk Islam, kita tak akan berhenti belajar. Sebab kita tahu, kita takut nak cerita kat dia. Kalau dia tanya dekat kita, kita tak boleh nak jawab. Jadi kita akan terus belajar. Bila kita tak terlibat dengan dakwah, kita tak ajak orang main masuk Islam, kita tak payah nak jadi tok alim. Tok alim dia dah ada. Tok mufti, ustaz-ustaz alim, macam ustaz-ustaz kita, nama-nama kawan-kawan saya sebut. Dia apa? Kita bagi masuk Islam, hang mengaji dengan ustaz ni. Ustaz ni akan jawab semua soalan hak lain untuk hang. Aku nak bagi hang asyhadu alla ilaha illallah, hak tu ya. Sebab apa? Sebab Allah pasti akan tanya kepada kita tentang orang-orang bukan Islam yang duduk keliling kita. Hampa yang duduk pajak song ni, duk ada mai lebih kurang 5,000 orang Islam. Wah, lebih lagi saja sebut 5,000. 5,000 orang Islam. Hak bukan Islam 200. Takkan 5,000 tak boleh nak kerumun 200 untuk mai masuk Islam. Hampa kata hampa ajaran betul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nampak kena ajak orang beriman pada Allah Taala. Boleh bagi laluan pada azan. Aku duk naik semangat hampa kacau potong steam. Baik, kita bagi laluan pada azan lah, tak apa. Ikut skor. Tak baik. Sini. Baik lah. Boleh. Baik, tak apa. Baru nampak Tok Bilal siapa dia kan? Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu habib.
أشهد أن محمدا رسول الله محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر مرحبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Sambung. Tang mana berhenti? Tu dia lah. Tengok macam sungguh-sungguh dah tadi. Hud tinggal lama lah bohong tu. Balqis. Jadi apa nama Ratu Balqis kata dia nak mai Nabi Sulaiman kumpulkan semua makhluk duduk makhluk-makhluk lain itulah yang duduk bawah kerajaannya binatang lah burung lah apa nama jin lah atau syaitan lah apa semua duduk sekali dalam dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Naml, tuan-tuan tengok cerita tu nah. Bila kumpul-kumpul semua Nabi Sulaiman dia nak make sure Balqis masuk Islam dan dia memang boleh rasa Balqis masuk Islam. Sebab tu dia sebut dalam Quran man ya'ti 'arsyaha qabla an ya'tuni musliman. Siapa boleh bawa istana Balqis mai duduk sebelah dengan istana aku untuk sebelum dia nak masuk Islam. Nak bagi dia beriman, dia yakin. Saya dah abang dah kat tuan-tuan Nabi Sulaiman duduk kat Palestin. Ya Balqis duduk dekat Yaman, Sana'a tu dekat Yaman. Kalau ambil jarak dia, kalau pakai pukul rata lah, rasanya kalau buat garis lurus dia boleh pi sampai 1500 km boleh pi lagu tu. Jangan kata istana, kalau hantar mai apa buku ke apa ke, bila nak sampai? Balqis dah duduk mai dah. Maka ketika kata lagu tu bukan makna kata, kena ingat Nabi Sulaiman bila buat pengumuman siapa boleh buat mai istana Balqis, bukan dia gila, dia tahu kata dia punya tim dia boleh buat. Maka Ifrit kata dulu, Ifrit kata ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh buat mai istana Balqis duduk sebelah dengan istana kamu Nabi Sulaiman dalam kadar kamu nak bangun daripada tempat duduk kamu tu. Qabla an taquma min maqamik, maknanya baru kamu nak bangun dah sampai dah istana tu. Laju Ifrit nak bawa. Ifrit wa qala ifritu minal jin, kata Ifrit daripada kalangan jin, aku bawa dia ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh bawa mai sebelum nak bangun daripada tu. Mana baru nak bangun tu ada sampai dah istana Balqis. Oh dahsyat, laju. Logik dia ada. Sebab bila kata daripada Ifrit ni daripada jin, jin ni daripada api. Api ni sumber cahaya. Cahaya ni memang lajulah.
Tapi dia tak bolehlah lawan cahaya malaikat. Malaikat lah laju lagi sebab malaikat daripada nur, mereka daripada nar. Bezalah nur dengan nar. Orang tanya macam mana nak bezakan nur dengan nar? Macam tuan-tuan tengok matahari dengan bulan purnama. Matahari nar, bulan purnama nur. Terang cantik tapi boleh tengok elok. Yang tu beza cara ulama nak bagi kita reti. Baik, sambung. Kemudian bila kata-kata lagu tu, lajulah Ifrit nak bawa. Ni Tara nak bangun ni berapa second? Adalah 2 second bangun. 2 second adalah kot lah. Sebelum bangun tegak, kata ulama, tegak. Bangun tu tegak. Berapa second? Berapa? Adalah 2-3 second. Betul? Taklah, janganlah bangun laju. Lagu tu bangun biasa, bangun lagu tu. Qabla an taquma min maqamik. Bangun biasa. Bangun. Kira lajulah bawa istana mai duduk sebelah ni, baru nak sampai dah. Istana bukan macam rumah kita. No, sebesar-besar agama. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata dekat dalam Quran tu, dia kata, wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dan kata seorang lelaki, orang kanan Nabi Sulaiman, Ariful Khiyar, dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa mai istana Balqis sekelip mata. Lagi laju. Qabla, yang tadi qabla an taquma min maqamik, sebelum anak bangun tu sampai. Hak dia ni qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata hang berkelip. Bila mata hang berkelip? Mata kita berkelip pun kita tak tahu bila. Baru cakap dah sampai dah istana Balqis. Allahu Akbar. Jadi dalam persoalan tadi kita kata Allah Ta'ala nak buat kiamat dalam sekelip mata. Jangan kata Allah Ta'ala. Ariful Khiyar tu kalau dia mahir dengan ilmu kitab, dia boleh bawa mai istana Balqis sekelip mata. Allah Ta'ala lagi lain, jangan cerita lagi. Benda berlaku dah. Dah berlaku dah zaman Nabi Sulaiman. Terkejut Balqis bila Nabi Sulaiman tanya, ka'annahu, ni macam hang punya istana tak? Balqis kata, ni macam istana aku. Ni macam istana aku. Memang ni istana aku. Terkejut dia. Dah sampai dah istana dia. Ariful Khiyar bawa qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkelip. Lagu mana maksud dia tuan-tuan? Macam mana maksud dia? Maksud dia kira kalau kata mata kita kelip lagu tu mana? Belum tadi tu dah sampai dah. Nak cerita pun tak tahu lagu mana. Baru sampai dah. Tu. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seorang lelaki yang mahir kitab Taurat, kitab yang ada ketika itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi orang yang terkuat dan terhebat di alam semesta ni, tuan-tuan mahirkan ilmu Quran. Allah cerita, Ifrit pun boleh tiaw lagu tu. Ifrit pun dia boleh tiaw lagu tu. Ifrit ni kira hak yang paling ganas lah. Dia tu nak bawa sebelum bangun tu pun orang lain tak boleh nak buat, dia boleh buat. Mamat ni mai dia buh gitu. Selesai, aku bawa lagi laju daripada Ifrit. Buang masa Nabi Sulaiman. Qabla an yartadda ilaikum tarfu, sebelum mata berkelip. Tu cerita kedua, nak tambah lagi yakin tuan-tuan. Cerita kedua, bila mana Allah Ta'ala cerita dekat kita tentang, Ustaz, saya sampai pukul berapa? Saya takut saya hidup main cerita kedua, cerita ketiga, lah tak ada kesimpulan, cerita ya. Jangan dia ikut saya lah ni, tak apa. Weh, lama ya, 10.30 mengaji apa, lama sangat tu. Saat dah, 9.30 nanti ya. Baik, tengok. Cerita kedua, bila mana Allah bawa dalam Quran. Saya abang tuan-tuan, benda yang ada kat saya ni Quran ya tuan-tuan. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan apa yang ada dalam Quran ya, nak tambah iman tuan-tuan, supaya tak ada orang nak bincang dengan kita sahih tak sahih buang masa. Sebab Allah dah abang tadi, apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, suruh benda baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Khilaf tak usah duk kacau. Allah tak suruh cegah khilaf pun dalam Quran, tak pernah ada. Cegah khilaf mana ada?
Miapi tuan-tuan nak zikir Kushashi tadi, bagus zikir tadi tu. Ulama Kushashi susun untuk kita. Ulama Kushashi kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, kawasan perkampungan mereka tu kawasan yang atas dekat kawasan tandah mereka buat tu. Itulah kawasan ulama Kushashi yang karang zikir lepas mayang yang kita baca tak sah. Astaghfar 3 kali, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar. Itu ulama Kushashi. Salah seorang darah Kushashi yang ada di Malaysia, Tan Sri Hasan Azhari. Itu keturunan-keturunan mereka yang karang kat kita tadi tu zikir lepas mayang tadi tu. Baca. Tuan-tuan nak baca? Baca. Hamba tamu sudah. Jangan cegah. Dia tak ada dalam Quran cegah khilaf, tak ada. Suruh buat baik, cegah yang mungkar. Mungkar tak mau suruh pula. Tu yang problem orang ni. Tu jadi caca merbak. Tak mau ikut Quran besar. Baik, sambung. Jadi Quran bagi kat kita cerita nombor 2. Cerita nombor 2 adalah tu Nabi Uzair. Surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Ta'ala kata, macam mana ayat dah? Tak habis? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام ثم بعثه. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Apa dia? Au kallazi marra ala qaryatin. Dan ketika seorang daripada hamba kami berjalan di satu perkampungan, Nabi Uzair lah. Nabi Uzair namanya disebut dalam surah At-Taubah ayat 30. Wa qala Uzairun ibnullah. Dan orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Isa anak Allah Ta'ala. Beza tuan-tuan lah. Sebab tu ayat ni kuat menunjukkan kata siapa dia sebenarnya yang bunuh Nabi Isa. Bukan orang Nasrani. Sebab tu orang Nasrani jadi dhalin, sesat. Pasal yang bunuh tu orang Yahudi. Sebab mereka kata Uzair anak Tuhan, mana boleh Isa. Banyak tuan kalau kita nak cerita tak habis sampai ujung. Tapi nama Nabi Uzair dalam surah apa tadi? Tengok macam sungguh-sungguh dah. Surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. Nabi Uzair sebut dalam surah tu. Tapi cerita dia surah Al-Baqarah ayat berapa? 259. Berapa? 259. Au kallazi marra ala qaryatin. Ketika berjalan dekat qaryah, satu qaryah, dia tengok apa qaryah ni dah ranak jatuh bumbung dia apa semua ni, apa terjadi? Macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan balik tempat yang dah ranak musnah habis ni? Maka Allah Ta'ala nak jawab persoalan dia tadi. Masa dia keluar tu dalam keadaan tengah hari rembang lagu tu kata guru kami almarhum Datuk Aruddin. Kemudian dia bawa diri dia masuk ke dalam satu gua, dia rasa mengantuk, dia tidur. Nabi Uzair tidur. Bila tidur Nabi Uzair dalam tu sebenarnya dia bukan tidur. Allah cabut nyawa dia. Mati tuan-tuan, wafat. Berapa lama wafat? Wafat selama 100 tahun. Thumma ba'athah. Bangkit balik, Allah hidupkan dia balik. Tu dia. Ni cerita syok ni tuan. Tuan-tuan nak kata tak betul, tak boleh betul. Nabi Uzair di antara zaman Nabi Sulaiman sampai zaman Nabi Yahya. Mana kiamat lagi? Pasal itu hari ni saya nak mai cerita dekat tuan-tuan. Kita berhenti sat dalam situ. Cerita dulu apa saya nak cerita kat tuan. Sebab tu saya mai dekat tuan-tuan. Saya nak cerita dengan firman Allah Ta'ala tu. Ustaz, saya lupa ayat yang wala tansa nasibaka minad dunya. Awal dia apa dia? Ayat awal dia apa dah? Wala tansa nasibaka minad dunya tu.
Allah Ta'ala suruh kita merancang untuk akhirat kita, pulun untuk akhirat dalam keadaan jangan lupa dunia. Pasal apa Allah Ta'ala kata jangan lupa dunia? Dunia penting tak mana sangat sampai hang jangan lupa dunia. Bukan kita duk belajar selama ni dunia jangan duk ada kat ni kat kita kah? Kita nak kena pulun akhirat. Makna pulun akhirat tuan-tuan kena faham. Bukan makna kita nak pergi semayang ke akhirat. Weh, jangan tuan-tuan. Mana ada orang kat padang mahsyar nak pergi cari masjid nak semayang. Duduk padang mahsyar esok, Ustaz Don ada masjid datang sini nak semayang. Semayang apa? Aku tak kelapak nak semayang time tu. Habis makna pulun akhirat apa dia? Makna Allah Ta'ala suruh kita pulun akhirat. Dunia sungguh-sungguh. Sebab, dengar elok, akhirat adalah tempat memberi balasan. Bukan tempat amal ibadah. Kita silap faham. Bab pulun akhirat, semayang, kita semayang. Kerja meniaga tak mau sungguh-sungguh. Tak betul. Duha kita buat, tapi kerja pejabat kita tinggal. Kita luai buat, orang suruh hantar laporan kemarin. 2 minggu lagi baru hantar. Tak betul. Tak betul. Tuan-tuan yang mana kerja pejabat, bahasa istilah pejabat, dia ada KPI dia. Kita semayang duduk depan. Urusan kuliah dekat surau pejabat kita nombor 1. Tapi KPI kita tak pernah capai. Tak betul. Sebab makna dia bila kita pulun sungguh-sungguh ke akhirat, kita mesti sungguh-sungguh di dunia. Itu maksud dia. Sebab akhirat tempat memberi balasan. Tuan-tuan jangan silap. Kalau tidak, macam mana Saidina Umar boleh bina itu Baitul Mal, boleh bina itu kerajaan dia, sistem penggajian dia, sistem macam mana Saidina Umar boleh fikir nak buat macam tu? Kalau suruh pulun akhirat, mereka lebih alim daripada kita. Saidina Uthman, cuba tengok dia punya tim pentadbiran dia. Ada yang jaga ni, ada yang jaga ni, yang jaga duit, hak jaga pertanian, hak jaga. Saidina Uthman satu-satunya sahabat Nabi yang nama dia sampai sekarang ada dalam akaun Saudi. Sampai sekarang projek wakaf masih ada atas nama Wakaf Saidina Uthman. Sampai lah 1438 tahun. Saya pergi tengok, tuan-tuan pergi tengok. Pergi ladang dia punya kebun kurma dia sebesar mata memandang. Nak ronda kena naik kereta. Hasil daripada ladang kurma dia tu, orang duk ambil, duk buat projek hotel-hotel baru. Pacak dekat situ macam kita punya JKR kan. Wakaf Saidina Uthman. Apa Saidina Uthman dah meninggal, wafat 1400 tahun dah. Dah. Dia ada wala tansa nasibaka minad dunya. Sungguh-sungguh dunia. Kita silap faham. Hak tu hari ni jadi cerca mermah. Macam ni lah kita main cerita simple lah. Ni hakikat dia. Sebab apa saya cerita yang pasal Red Bull apa semua. Saya nak bagi tahu. Kalau saya cerita tak saya tuan-tuan yakin. Tuhan yang sama dalam Quran. Cerita benda yang sama. Suruh kita sungguh-sungguh dunia. Tuan-tuan kena pulun. Tuan-tuan kena kerja sungguh-sungguh. Tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh. Hampa kena mengaji sungguh-sungguh. Baru betul pulun ke akhirat. Kalau tidak kita duk kena tiaw lagu tu dengan orang muka Islam. Kita ambil contoh macam ni lah. Tak apa ke kita cerita lagu ni boleh kah? Akak hampa ingat kita nak main mengaji untuk rukun semayang saja ke apa ke? Kata, silap main duk cerita benda lagu ni. Nah, sebab ada ayat Quran tadi tu. Kalau Quran yang sama tadi mukadimah saya dah cerita semua makhluk semayang Allah Ta'ala, tuan-tuan dah yakin. Saya tibai ayat tu, ayat surah An-Nur, ayat surah Al-Had, tuan-tuan yakin. Saya tibai dengan surah ni duk habaq kat tuan-tuan kata sambungan dengan Uzair sekejap lagi nak cerita, nak tambah yakin tuan-tuan lagi, tuan-tuan akan bertambah yakin. Allah Ta'ala yang sama yang buat Quran tadi duk tulis kat kita tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah Taala yang nak ajak kita tu dengan qalam dia tu yang sama juga yang tulis bagi kita dekat kita. Tuan-tuan tolong sungguh-sungguh dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan subjek agama kelas kafar mumtaz. Sekolah kebangsaan bungkuih.
Tak betul. Tak betul. Sangat tak betul. Dah ustaz ni, anak saya esok kira kalau kafar bagus ni kira dia boleh bawa saya jalan syurga lah. Habis anak yang pandai matematik, tuan-tuan nak tahu tak mana? Neraka ke-7. Awak kita dah buat perangai lu kata, lagu mana anak tuan-tuan hafal Quran bawa tuan-tuan masuk syurga? Anak tuan-tuan dengan akidah yang betul, yang pakar matematik pun akan bawa tuan-tuan masuk syurga. Anak tuan-tuan yang pandai sains pun dengan akidah yang betul bawa tuan-tuan masuk syurga. Anak tuan-tuan yang pandai bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa apa yang untuk mengajak bangsa kita hari ini pun akan bawa tuan-tuan masuk dalam syurga. Sama. Beza derajat lah. Sebab hak ni Quran, hak ni okey tak apa, fine. Tapi poinnya semua boleh bawa mak bapak dia masuk syurga. Ibu-ibu ingat tau, jangan silap faham. Sebab ramai hari ni di kalangan umat Islam hari ni silap faham. Terutamanya sebagai contoh, saya ambil simple, very simple contoh kita ambil hari ni. Syria. Aleppo. Okey, saya nak tanya tuan-tuan abang main kat saya. Tuan-tuan cakap jujur dengan saya ni, satu masjid ni cakap betul-betul kat saya. Masa Bosnia Herzegovina kena serang, saya masa tu sekolah rendah. Bosnia Herzegovina, hak yang orang lama mesti ingatnya. Masa Bosnia kena ratah tu, tuan-tuan hak mana yang tahu berita tu, tuan-tuan yakin tak kata Iraq nak kena serang? Iraq pun kena makan lepas tu, betul? Lepas Iraq kena makan, dah habis cerita apa semua, bom Palestin pula kena. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu ke tak tahu Palestin, Gaza, Baitul Maqdis akan diserang? Tuan-tuan tahu ke tak tahu? Awak pula tuan-tuan tak tahu hadis akhir zaman tu ada. Awak pula kita tak tahu. Kita tahu akan datang Palestin ni orang akan serang sampai ke Sudah. Betul tak betul? Nak makan Palestin, dia tak boleh makan Palestin saja, dia kena tibai semua kat Basrah dengan Syam tu, dia kena tibai rapat. Libya, Mesir, Yaman, ambil pula apa nama Syria sekarang ni. Baik, kita dah tahu dah benda tu. Lah ni depa angkat, dulu depa angkat Obama. Depa angkat Obama, tuan-tuan kata tak apa, dia ni kira orang Indonesia, dia ada darah dekat dia sikit, dia tak apa nampak dia nak serang sikit. Okey, fine. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak setiap jam zaman Obama dia hantar 3 biji peluru. Tiap-tiap jam. Tiap-tiap jam 3 biji bom jatuh. Tiap-tiap jam. Entah bukan perasan. Sebab yang tahu kat kita laporan melalui media massa. Macam mana tuan-tuan boleh yakin dia tak lepas bom? Siapa tanam keyakinan kat tuan-tuan? Baik, lah ni Donald Trump naik, dia benci Islam betul-betul. Tuan-tuan susah hati. Baik, fine. Tuan-tuan yakin bila dia nak serang? Dia dah serang tiba habis apa dah. Tuan-tuan tahu tak benda tu? Tuan-tuan tahu, saya pun tahu. Baik, sampai bila tuan-tuan nak cukup takat tahu dengan saya? Kalau saya tanya tuan-tuan, lah ni apa perancangan tuan-tuan? Tuan-tuan nak pergi duduk serang, Bismillahirrahmanirrahim, 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 terus pergi. Tak boleh. Tuan-tuan mensia-siakan nyawa kita. Dah ustaz, kami teriak tengok dalam Facebook, ustaz, budak-budak kecil sana duduk tengok tiba apa kita duduk teriak. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, tuan-tuan jangan takut dengan mereka. Mereka ahli syurga. Confirm syurga tu berkat doa Nabi. Allahumma barik lana fi syamina. Nabi doa kat mereka. Allahumma barik lana fi yamanina. Berkat doa Nabi untuk Yaman. Berkat doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Berkat bumi Madinah, berkat doa Nabi kita. Hak tu tuan-tuan tak usah risau. Lebih baik mereka jadi macam mana sekarang. Mereka terus hidup dengan Allah Ta'ala daripada duduk dengan kita. Mereka main pelarian pun kita tak jaga. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Khair. Tuan-tuan ingat saya cakap lagi. Tak habis lagi. Dah sebab sekarang ni tuan-tuan punya otak orang kita hari ni, kajian negara mana pun dia akan habaq otak orang duduk di tanah Melayu yang kaya dengan adab sopan santun dan pantun apa semua gurinda adalah otak yang cerdik. Dan sekarang saya nak guna otak cerdik tuan-tuan.
Ni duk tengok-tengok ni semua sekali. Yang patut duk katuk, buka tengok mata aku. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu benda tu akan berlaku. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Tahun 2017 ni, agak-agak Syria nak kena serang ke tak kena serang? Agak ya. Agak sudahlah. Confirm. Dia kata, ustaz jangan kata lagu tu macam doa. Dah, ni bukan doa. Ini kita nak bagi tahu, kita tahu benda tu akan berlaku. Khair. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak buat? Ustaz, jauh sangatlah pergi sampai Alipo. Kami tak ada nak pergi Kiak lah ustaz. Okey. Sebelum nak pergi Alipo, saya pergi patah balik. 1987 ekonomi kita jatuh. 1997 ekonomi kita jatuh. 2007 ekonomi kita jatuh. 1997 inflasi sifar. 2017 depan mata tuan-tuan ekonomi tuan-tuan kita jatuh lagi. Tuan-tuan tak siap pun siapan apa-apa. Tuan-tuan dah tahu 30 tahun ulang benda yang sama. Tuan-tuan tahu tak? Tahu. Tuan-tuan buat apa? Kita duk perhabis masa kita lagi. Kita duk perhabis duit, duk undi lagi benda-benda yang dalam televisyen. Patut tuan-tuan dah kena start rancang nak simpan duit menggunakan kisah Nabi Yusuf. Macam mana dia terjemah mimpi dia. Menterjemahkan mimpi raja tentang macam mana 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurih makan 7 ekor lembu besar, lembu gemuk. Dia dah ajar dah cara kalau ekonomi nak jatuh, hang dah tahu apa plan kita nak buat. Dah ada dalam Quran. Ma farratna fi kitabi min syai'. Aku tak tinggal satu pun, semua ada dalam Quran. Allah Taala bagi tahu. Hampa buka selok. Nabi Yusuf siap cerita lagi. Dalam mimpi tu ada tangkai, ada apa gandum hak duk kat tangkai, ada gandum hak berselerak jatuh. Maknanya apa? Hak berselerak jatuh tu guna untuk makan. Hak duk kat tangkai tu biar supaya dia boleh tahan lama. Bila mai time esok ekonomi gawat, pakai hak duk kat tangkai tu masih boleh bertahan lagi. Maknanya apa? Time yang tak nak jatuh ekonomi tu tuai apa? Tanam sungguh-sungguh, tuai sungguh-sungguh, simpan elok-elok. Simpan pun kena ambil kira juga. Dah ajak 1438 tahun yang lalu. Dah ajak dah kita. Suruh simpan. Sebab tu Yusuf Tayyub, kurma dia buah ada tangkai. Tahan lama. Betul. Tapi saya tak tahulah dia. Tapi rasa formula dia lagu tu lah. Nabi Yusuf. Betul lah Yusuf Tayyub kan. Nabi Yusuf dah contoh. Betul lah. Nabi Yusuf dah cerita dah untuk kita. Adakan bekalan. Lah ni saya bagi tahu tuan-tuan. Patutnya starting 2017. Tuan-tuan dah kena rancang dah dengan keluarga tuan-tuan. Macam mana nak jaga. Lagi 10 tahun. 2027. Anak saya lah ni yang tadi tarikh lahir ni. Umur dia 3 tahun. 10 tahun. Dia tingkatan 1. Ni duit nak keluar berapa banyak ni tuan-tuan. Bulan Januari nak daftar anak. Dah kena start simpan lah ni. Islam kata anak Dr. Mustafa Bura, pengarang kitab Fiqh Minhaji tu, dia mai bagi khutbah kat kami, dia bagi tahu anak dia Dr. Anas. Anak dia kata apa? Islam mesti terus memandang ke hadapan. Bukan nak merenung hak belakang-belakang lama-lama. Allahu Akbar. Siapa terak? Dengar lagu tu pingsan terus. Sebab ni bukan zaman pemerintahan Nabi Isa. Tuan-tuan kena ingat. Bukan pemerintahan Nabi Isa. Ni bukan zaman pemerintahan Imam Mahdi. Kita kena survive. Sebab dalam hadis dah habaq dah macam mana keadaan kita. Nabi habaq dah kat kita. Nabi kata, aku tak pernah tengok dua golongan.
Satu golongan ni dia pemimpin, dia akan ambil cemeti mati baik belakang orang sampai berdarah-darah orang ikut dia untuk nak buat kerja untuk dia. Maknanya dia perah betul-betul orang nak buat untuk dia. Hak orang kena perah tu sampai mati kan. Nabi kata aku tak bisa tengok. Maknanya dia mai ke depan. Saya nak beritahu tuan-tuan takkan terlupa hadis Nabi. Nabi kata, hak yang akan mai yang memimpin akan lagi teruk, hak yang akan mai lagi zalim, hak akan mai lagi zalim, hak akan mai lagi zalim. Macam mana tuan-tuan boleh rasa tenang dan juga safe zone? Macam mana tuan-tuan boleh rasa lagu tu? Nabi bukan ahli sihir, maka nak kahinan. No, Nabi bukan ahli sihir. Nabi tak akan predict masa depan. Nabi bagi tahu dekat kita, ke depan kita nak jumpa apa. Sedia. Saya heran macam mana abang-abang muda-muda, abang-abang sekolah menengah boleh rasa macam tak mahu belajar lagi. Saya pun heran. Boleh duk pergi buang masa pula, isap rokok pula kat atas budak-budak muda. Astaghfirullahalazim. Ni kita duk berdepan dengan benda tak tahu nak pergi mana ni. Saya bukan pakai kat tuan-tuan benda-benda hak pelik-pelik. Semua dalam Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi buat mai ambil, apa Nabi tinggal tu suruh buat. Tak ada tuan-tuan. Tak usah pijau lah ni abang-abang sekolah menengah. Tengok saya kakak-kakak. Cuba tengok kita punya study. Cikgu bagi kat kita subjek setahun. Larat kampus. Tak sempat. Kalau hak tu pun tak sempat. Rasa-rasa macam mana nak cover untuk 10 tahun. Sempat tak sempat? Tak sempat juga. Habis buat apa? Buang masa. Benda tak boleh ni. Tak sempat. Macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Okey tak okey? Saya duduk cerita lagu ni. Kalau tuan-tuan kata tak apa Ustaz, cerita hak Uzair pula lah Ustaz. Rasa seram bulu rumah pula dah. Nak menapah tak boleh menyawa dia lah. Baik, saya tambah yakin tuan-tuan lagi. Saya sambung cerita Nabi Uzair tadi. Tak, sebab macam ni, saya sayang tuan-tuan. Orang Pulau Pinang confirm lah saya sayang. Darah dalam darah saya ni darah Pulau Pinang. Saya tak mau orang negeri saya terkebelakang. Tak mau. Sebab dalam keadaan kita silap faham konsep. Beramal untuk akhirat, ulun untuk akhirat. Apa dia? Mayam. Habis hak yang lain elak. Tak betul. Tak betul. Tuan-tuan dah kena buka dah planner tuan-tuan. Sebab tu tadi kita tadi dekat jabatan pejabat agama daerah selatan tadi, dia bagi kat kita satu kertas, dia suruh cerita dekat kita, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustaz nak lancar tabung kah? Kalau lancar tabung ni habis hamut. Nak lancar apa? Lancar dulu. Lancar dulu, ceramah dulu. Ceramah lagi. Cantik, terima kasih Ustaz. Dah saat lagi bila point kena kita bagi tempoh. Saat lagi lah bila dia kena timing dia ada dia punya undang-undang dia lah. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan tengok saya. Saat sebelum tu okey. Wal as tinggal Ustaz. Wal as ni saya nak cerita ni, nak cerita. Tapi tadi Nabi Uzair saya cerita tak habis, bagi saya cerita bagi habis sikit dulu, lepas tu kita ambil balik. Okey. Saya tuan-tuan untuk pinggir-pinggir Uzair ke mana, Wal as ke mana, bungkus. Bila mana Nabi Uzair Allah wafatkan. Ingat tuan-tuan, saya ulang balik cerita. Saya mai malam ni nak bakar semangat tuan-tuan supaya tuan-tuan mayang-semayang dunia kena urus elok-elok sebab Allah sebut dalam Quran. Tapi saya tak akan guna benda tu selagi saya tak yakinkan tuan-tuan. Tadi saya dah yakin tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan dah yakin 2-3 cerita pertama, tapi saya nak tambah saya cerita Nabi Uzair. So cerita Nabi Uzair ni adalah untuk meyakinkan tuan-tuan bahawa apa yang Allah sebut dalam Quran tuan-tuan kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat, punah ranah hidup kita. So nak tambah keyakinan saya cerita Nabi Uzair bila dia wafat, Allah bangunkan dia balik. Dia tak tahu ni, dia tuan badan. Tuan badan ni duduk sandak, dia ambil dia punya roti, kata almarhum Tuan Guru Datuk Arun ni, dia letak roti dia tang sini, dia letak ayak dia tang sini, tang tepi sebelah dia. Hak ni suam-suam panas lagi. Hak ni ada sebahagian kata dia bukan ayak. Hak Datuk Arun kata ayak dia. Hak yang lain kata
Dia ambil anggur, dia perah anggur tu bagi jadi ayak. Sekali dia nak minum, nak cicah. Ada sebahagian kata begitu. Cerita dia ayak boleh, anggur boleh, mana-mana boleh lah. Sama aja, bukan benda jauh pun. Letak sebelah dia senang. Tidur. Rupanya bukan tidur, wafat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tak tahu. Tadi masa kan dia duduk, saya kata tadi dia melintas satu kampung. Masa dia lintas tu dia naik kalder dia, dia ikat kalder dia duduk kat luar gua tadi tu. Dia duduk dalam gua, dia tidur, dia wafat. 100 tahun dia jaga. Sedap ah. Sudah. Bila sedang tu malaikat tanya kat dia. Qala kam labista? Qala kam labista anta? Kam labista? Kamu ni berapa lama dah tidur? Nabi Uzair tahu lah tu malaikat sebab dia Nabi. Dia tahu. Dia kata, aku tidur rasan sehari bah. Timbul persoalan, nampak? Saya daripada tadi, saya banyak timbul tuan-tuan persoalan. Sebab saya nak guna otak tuan-tuan yang cerdik tadi. Saya nak pakai yang tu. Soalan dia pasal apa dia kena jawab sehari? Apa dialog yang boleh main kata aku tidur sehari? Malaikat tanya, ni hang tidur berapa hari? Pasal apa nak kena tanya tidur berapa lama, berapa hari? Dia pula pergi jawab, aku perasan tidur sehari. Pasal apa dialog tu nak kena rakam dalam Quran? Ada jawapan dia ialah lagu kita. Cuba kalau tuan-tuan tertidur dalam kuliah. Contoh lagu tu pula. Tak apalah kira. Dia tertidur dalam kuliah. Sedar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedar. Orang tanya dia, orang tidur tak? Aku rasa aku tidur setengah jam tadi. Aku tak dengar, aku tak cerita. Pasal apa bangun-bangun kata aku tidur setengah jam? Pasal apa? Sebab tengok ustaz duk ada kat depan lagi. Ustaz yang sama, kalau ustaz yang lain. Mana kalau tengok, awak ustaz lain pula dah. Maknanya mungkin tidur dah 2 hari. Tak boleh faham tak? Itu saya nak bagi tuan-tuan faham. Sebab Allah dia akan bagi kita benda yang untuk kita faham. Quran ni untuk kita. Bukan untuk binatang. Bukan untuk malaikat. Untuk kita. So Allah akan bagi kita faham. Jangan takut. So sama. Dia tanya, berapa lama tidur? Saya perasan tidur sehari bah, kata Nabi Uzair. Pasal apa? Bila dia bangun-bangun, dia pakai baju sama, muka dia duduk sama. Macam kita bila bangun-bangun kesat mata duduk sama. Lain kalau bangun-bangun mata duduk tang sini. Awak mata tang sini. Nampak tak? Maknanya ada something wrong masa tidur tadi. Ni pegang mata sini, hidung ni bangun-bangun menguap elok apa semua. Contoh Nabi Uzair tak ada lah buat lagu tu. Cuma nak abang kata bangun-bangun tengok seluar duduk sama apa lagi. Sebab dalam ayat yang sama 259 surah apa tu? Lupa lagi. Surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Saya pergi balik nak cari, nak baca. Sebab dalam surah Baqarah ayat 259 tu dia dekat setengah muka, panjang. Jadi dalam cerita tu dia habaq kata, "Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah." Tengok hang punya makanan dengan air hang berubah tak berubah? Tak expired. Tak expired. Dia pegang roti dia duk suam panas lagu macam dia letak awal. Dia pegang tengok ayam dia duk suam panas lagu macam ni. Dia kata aku tidur sehari atau setengah hari lah. Ayam pun duk elok lagi. Boleh faham tak? Ayat yang sama Ashabul Kahfi pakai. Ni lagi bukan lagi kemas, lagi lama, 300 tahun. Sebab tu kita kata kalau Ashabul Kahfi 300 tahun tidur pun malaikat dia bangun seorang daripada depa. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Ayat 19 surah Kahfi, muka surat belah kanan. Tak apa, dia budak kecil dia minum depan kita, tak apa. Jangan tuan-tuan minum segapas saya sudahlah. Dia tak apa, teliak biasa, saya pun teliak. Ayak jagung bagus yang ada usung. Dia budak kata apa? Baik, sambung. Jadi bila Ashabul Kahfi, Allah kata, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9." Ashabul Kahfi tidur dalam gua selama 300 tahun tambah 9 tahun. Maknanya 309 tahun. Pasal apa dia pi 300 tambah 9 tahun? Awak tak boleh sebut 309 tahun. Nampak Allah Ta'ala tadi. Tu saya abang kat tuan-tuan tadi. Pasal anak-anak tuan-tuan pandai matematik. Allah dalam Quran
Allah tak abang 309 tahun. Saya yang kata kat tuan-tuan 309 tahun. Macam mana saya tahu? Sebab saya tambah. Macam mana hang tahu? Allah paksa saya tambah. Wala bisu fi kafihim salasamiatin sinin wasdadu tis'a. Dia tidur 300 tahun tambah 9 tahun. Saya kena kira 309 tahun jadi 12,000 tahun. 1,200 tahun kan? Tak boleh. Dia mesti kena duduk belakang. Kalau duduk belakang 309 tahun. 309 tahun. Allah latih kita untuk cakap lagu tu. Sama macam pahala sedekah. Ni mai dia. Nampak? Poin dia. Sama macam pahala sedekah. Kalau tuan-tuan sedekah, siapa habaq kat tuan-tuan sekali sedekah sama dengan 700? Allah tak sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cakap kita yang sebut. Pasal apa? Kita kira. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah kata dekat kita, siapa sedekah satu, aku tumbuh daripada satu tadi, satu biji benih tadi 7 tangkai. 7 tangkai mai 100 tangkai. Berapa tuan-tuan? 1 kali 7 kali 100 berapa? Allah tak cakap 700, tuan-tuan yang jawab. Habis kenapa kita nak nampak anak pandai matematik tu tak boleh bawa kita pergi syurga? Apa Allah tak biasa sebutkan dalam Quran? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu benda baik sama dengan 10. Biasa ayat Quran saya baca tadi. 700 banyak ustaz? Bohong. Ada lagi banyak daripada 700. Umat Nabi Yunus alaihi salam, alfi mi'atin aw yazidun. 100,000 lebih. Nombor 100,000 boleh sebut, takkan 700 tak boleh sebut. Betul? Makna Allah nak hak ni. Baca Quran bukan duk tidur saja. Ni dia nak hak ni. Fikir pula. Pasal apa depa bangun-bangun nak kena tanya, bangun-bangun hang tidur berapa lama? Pasal apa? Patutnya kena awak hang tidur. Patut tanya soalan lagu tu. Awak hang tidur tak ada manfaat. Hang tidur berapa lama? Ada manfaat. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Mereka bangun 300 tahun. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Bangun seorang tu, tanya kawan dia, "Kam labistum?" Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kita tidur sehari atau setengah hari. Pasal apa kata lagu tu? Pasal bila mereka bangun hak 7 orang tadi. Oi bangun. 7 orang mereka tadi tu. Rambut member dia sama, janggut member dia sama, dia punya pakaian duk sama juga, jaga daripada gua tu. Weh, berapa lama kita tertidur ni? Mampus kita. Member dia kata sehari 2 kot. Tak boleh. Setengah hari atau sehari kot. Yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari kot. Kawan dia kata lagu tu. Kawan dia kata, ni hampir ambil duit ni lapak kot. Lapak apa 300 tahun dah punya tidur. Tu tak tanya soalan lagi pasal apa dia bangun dia lapar. Belum tanya soalan tu lagi. Tak usah bincang soalan tu. Sekali tuan-tuan lapar, tuan-tuan belah tinggal saya seorang-seorang. Tak bincang tu. Kenapa? Bangun ni hang pergi ambil duit, lapar lah. Pasal apa kata lagu tu? Kenapa tak kata? Ni hang, jom kita keluar semua, kita pergi tengok apa jadi. Allah nak tunjuk sistem metabolisme dalam badan. Tu tak cerita lagi. Tu saya tak cerita lagi. Anak-anak tuan-tuan yang ambil bahagian nutrisi makanan tak cerita lagi, tak mau masuk tajuk tu. Saya baru bagi basic saja kat tuan-tuan. Nak cerita kata apa? Depa bangun depa tanya, "Oi, berapa lama kita tidur ni?" Sehari setengah bah, setengah hari bah. Pasal masih sama. Cuba kalau depa tidur 300 tahun, lepas tu bangun ikut 300 tahun. Tak usah pergi jauh, ambil kuku. Seminggu banyak mana? Kata seminggu dia naik berapa? Setengah inci. Contoh setengah inci. Setengah inci. 2 hari 1 inci. 10 hari 5 inci. 300 tahun. Ni dia melengkuai duk main dia. Bangun nak kesat muka awak duk rasa lain macam. Terkejut. Ambil janggut. Seminggu tak usah trim, kita tengok jadi macam. Dia serabut mai 300 tahun dengan muka pun tak nampak, kena selok lagu tu. Tak apalah hak ni boleh kira. Mai bulu hak satu lagi tu. 300 tahun punya. Jenuh pakai mesin rumput. Faham, tak faham sudah. Hang gelak mana hang faham?
Cuba bayang, 300 tahun punya. Depa semua bangun. Bangun. Apa hamnya duk bonjol lagu tu? Pakai lari berselera. Allah bagi kita fikir benda lagu tu. Tadi pasal apa 300 tambah 9? Cepat. Sebab kalau kita pakai kalender orang Islam tengok bulan, dia dapat 309 tahun. Kalau pakai kalender hak Mat Saleh ke apa, Georgia ke apa ke, dapat 300 tahun. Pasal itu Allah pisah dua-dua. Cekap tak cekap Allah Ta'ala? Memanglah cekap dia punya. Kira pakai bulan dapat 309. Kira pakai matahari, tuan-tuan akan dapat 300 tepat. Nampak? Kalau 300 tidur, 300 tahun tidur, bangun, Allah boleh jaga lagi ni semua duk elok. Takat meninggal 100 tahun bangun balik, tak ada hal lah. 300 pun boleh pukul rapat lagi. 100 no hal lah. Betul? Kalau bahasa kita 300 tahun pun boleh pindah, boleh jaga. Betul? Kalau hak tu pun boleh jaga, 100 tahun nak kira apa? Ujung kuku takat kiamat sekelip mata Allah suruh kira. Tapi tak syur, tak baik lagi. Pukul rapat tadi tu tak cukup lagi. Jalan tabung dulu. Boleh? Silakan tuan-tuan. Buatlah apa yang patut. Noh, sini bang. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Mata baginda terang sangat, suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu
Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Cerita takat tu tak syok. Cerita takat tadi Uzair 100 tahun bangun tak syok. Sebab kita tak nampak yang kita nampak. Nabi Uzair tengok dia punya roti, tengok dia punya ayam, lajak sikit. Allah Ta'ala suruh hang pi tengok kalde kat luar. Nabi Uzair cepat-cepat pi tengok kalde kat luar. Tengok-tengok kalde dia ada ikat tadi tu. 100 tahun duduk tahun situ. Dia tinggal serbuk tulang ya. Bukan kata tulang, serbuk ya. Tulang pun tak ada. Bila Allah kata kun fayakun, saya time dah lah tu. Allah kata pi tengok kalde hang. Pi tengok. Walinaj'alaka ayatan linnas. Kami bagi dia jadi bukti kat hang supaya hang cerita kat semua orang. Wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha atau kaifa nunshiruha thumma naksuha lahma. Tengok macam mana daripada awal tu dia duduk mai. Allah kata kun fayakun, dia jadi keluar serbuk tadi jadi tulang. Ni Datuk Harun cerita sendiri. Jadi tulang keluar tulang dia keluar tulang tadi dia balut dengan isi salut pula mai dengan urat duk mai sat lagi balut dengan kulit apa pom jadi kalde tu ngingok bunyi sebab apa dia ingat dah kiamat dah dia bangun balik tu yang Nabi Uzair naik balik dia balik rumah dia hak tu sat lagi kalau sempat masa saya cerita sampai habis biar dia duk naik kalde balik rumah kita ambil balik bagi sampai dulu. Kalau cerita takat tu dia jadi macam ambil ayat 260 naik atas. Tadi muka surat bawah 250 naik 260. Apa dia? Bila Nabi Ibrahim kata kat Allah, "Kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, macam mana kamu menghidupkan orang yang mati? Allah Ta'ala kata, "Qala awalam tu'min?" Ibrahim, hang tak beriman dengan aku kah? Qala bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, nak tambah hati aku bertambah yakin. Maka Allah Ta'ala kata apa? Baik, fakhudh arba'atan min at-tayr. Tuan-tuan pun tahu cerita ni. Nabi Ibrahim pi ambil 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung, semelih 4 ekor burung, cincang 4 ekor burung, lumat-lumatkan dia. Tak tahu dah hak mana paruh hak kawan ni, sayap kawan. Gue duduk dalam bekas tu, gue. Buh dalam tu apa? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Pi dekat setiap bukit ada 4 bukit, hang pi cedok satu tompok, hang pi letak satu tompok situ. Cedok lagi satu tompok, buh satu tompok ni. Cedok satu tompok, buh tompok. Cedok ni, buh tang ni. Tak tahu dah paruh kawan ni duk tang mana. Betul? Betul tak cerita saya duk cerita? Baik. Tonton tengok saya. Kemudian apa dia? Summa du'uhunna ya'tinaka saya. Hang kelui panggil dia mai. Hang panggil dia. Dia akan sampai. Nabi Ibrahim panggil sekok-sekok. Pomai terbang. Panggil lagi sekok. Pomai terbang. Panggil lagi sekok. Pomai terbang. Panggil lagi sekok. Pomai terbang. Baik. Tuan-tuan jawab soalan saya. Soalan yang pertama. Siapa pergi tangkap burung? Siapa pergi tangkap burung? Hak 4 ekor tadi. Siapa tangkap? Nabi bah. Tuan-tuan kena jawab sungguh-sungguh. Jangan takut. Nabi Ibrahim lah. Baik. Sekali lagi saya tanya tuan-tuan. Siapa tangkap burung? Siapa sembelih burung? Siapa cincang burung? Siapa lumat gue burung? Siapa pergi letak burung setompok-setompok dekat atas bukit? Siapa yang panggil burung? Kalaulah semua Nabi Ibrahim buat, itu pun Allah boleh bagi hidup balik. Kalau Allah sendiri yang buat semua, dia panggil balik, jadi lagu mana? Clear? Baru syok. Baru sampai maksudnya. Oh, kita faham. Betul juga. Baik, kalau tuan-tuan dah kata betul, kita patah balik bincang kita yang asal kita nak bincang. Apa dia? Tuan-tuan, Tuhan yang bagi tuan-tuan kata betul tadi, yang bagi tuan-tuan faham saya duk cerita tu, Allah Ta'ala tu duk mai bagi tahu kata, kita orang Islam kena merancang.
Kalau kita tidak merancang, tengok saya elok-elok, kalau kita tidak merancang, ayahanda dan bunda, abang-abang, ni pelajar-pelajar sekolah apa semua, kalau kita tak merancang, kita akan termasuk dalam golongan yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Tadi tu tak cerita lagi, tak cerita habis lagi. Tunggu. Apa dia? Bukan sahaja rugi akhirat, rugi ke dunia lagi. Rugi masa belajar. Rugi umur yang 12 tahun lalu tu. Macam saya bagi tahu kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan tak nampak sangat, mai saya bagi dalam sikit lagi. Baik, tanya kat tuan-tuan. Sini ada tak pelajar-pelajar sekolah paling dekat kat sini? Sekolah apa? Sekolah paling dekat? Sekolah paling dekat sekolah apa tak? DNW. Berapa orang pelajar situ? 800 orang sekolah DNW. Paling dekat. Baik, cantik. Dengar elok-elok. Mana ni tuan penasihat, ambil siapa sikit. Siapa pegang handphone? Hang pegang handphone. Hang tuan penasihat 25%. Buka kalkulator. Okey, tengok saya lah. Saya dah abang, kalau kita tak rancang, kita akan menyesai masa, menyesai waktu, menyesai umur. Sebab Allah dah abang dah. Wal asri. Pasal apa wal asri? Dah tak tanya budak Quran ni. Bahasa Arab masa panggil apa? Masa. Wal asr Allah Taala kata bahasa Arabnya. Masa panggil apa? Aiwah, apa dia? Sa'atun. Kalau jam ni kita kata kam sa'ah. Tu Arab duk bandai kat kita. Kam sa'ah duk tanya kita. Sa'ah ni jam. Pasal apa dalam wal asr dia pakai al-asri? Pasal apa? Tengok saya. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan tanya geng-geng saya sebut nama tadi tu, balong. Jus kita panggil apa? Jus. Aiwah, tamam. Jus dalam bahasa Arab dia panggil asir. Kenapa panggil asir? Sebab jus ni adalah ni buah limau ni. Asir tu ni. Perah ni. Bau keluar air. So perbuatan perah tu asrun. Jadi bila kata wal asri, time is running out. Masa kita sedang diperah. Hang tak jaga, innal insana lafi khus. Hang mesti dalam kerugian ya. Halo. Baik abang, kalkulator dah buka. Jangan duk tengok WhatsApp. Dah dia tak tengok melawak. Baik, pelajar sekolah paling dekat. Ni saya bagi contoh lah sebab paling dekat. Lagi kalau duk pergi mengata orang lain tak baiklah. Dekat sikit boleh minta maaf. Pelajar di NW ada 800 orang. Tulis 800. Sekolah ni saya tahu kawan-kawan saya yang mai daripada sekolah ni, senior saya semuanya kemah-kemah belakang. Agama kuat elok. Kata 800 orang tu tanam dalam diri mereka. وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka sanggup ithar. Ithar. Apa makna ithar? Mendahulukan orang lain, bagi kat orang lain. Betul ya? Ithar. Betul ya belum? Ithar. Dan mereka sanggup ithar, bagi kepada orang lain walaupun mereka tahu diri mereka perlu. Kita tanam kat 800 orang perasaan lagu ni. Tuan-tuan cuba tengok 800 orang. Kalau setiap hari mereka bawa keluar poket mereka RM1 satu hari, 800 orang mana tiap-tiap hari ada RM800 satu. RM800 abang kali dengan 5. Sebab 5 hari sesi persekolahan, RM4,000. Lambat hang, aku cepat lagi. Betul RM4,000. RM4,000 seminggu. 2 minggu 8,000 kali 4 abang. 4 kali 4 16,000. Lambat hang lagi.
Sebulan ada 4 minggu, betul? Sebulan 4 minggu, 4,000 satu minggu, 4 minggu 16,000. 16,000 sebulan, duk buat keluar seorang RM1. Maknanya setiap pelajar mengeluarkan RM20 sebulan. Betul? 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Betul? RM20 sebulan seorang budak. Dia perlu tak RM20 tu? Dia perlu. Tapi dia isar, dia nak bagi dekat tabung tadi tu. Tabung apa tak tahu lagi, tak sebut nama lagi. Dia bawa keluar dekat tabung tadi RM20 sebulan, sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1. Sekolah di NW dapat tiap-tiap bulan RM16,000. Kali dengan 10 bulan setahun. Tak sah 2 bulan lagi tak payah ambil. Sebab apa? Raya. Dapat RM160,000 setahun. RM160,000 abang. Hang bahagi tengok dengan RM5,000. RM160,000 bahagi RM5,000. 32, betul? Makna dia apa? Kalau DMW buat lagu tu RM160,000 setahun, guna pakej umrah paling murah RM5,000, tiap-tiap tahun DMW boleh hantar cikgu-cikgu 32 orang pergi buat umrah. Tapi pasal tak buat, budak-budak dah graduate, dah kerja, cikgu sampai sudah tak pergi umrah. Nampak? Tu saya kata, kalau kita tak rancang, rugi masa belajar, rugi 20 tahun umur kita. Tuan-tuan duk buat muka menyesal tu dah. Malah cerita menang-menang betul ni. Orang cerita suruh semangat. Dah habaq dah tadi. Islam dia bukan dah. Baik, tak apa. Dulu kita dah rugi. Tak apa. Sama macam semayang. Dulu kita semayang tak betul. Kalau sehari wajib semayang 5 waktu. Seminggu 35 waktu. Ke 25 waktu Sabtu Ahad tak semayang kan? Mana seminggu semua kena semayang. Seminggu 35 waktu. Yarhamkallah. Seminggu 35 waktu kena semayang. Sebulan 140 waktu kita kena semayang. Betul tak betul? Kira lah. Betul? 140 waktu kita kena semayang. Setahun kali dengan 12 dapat 1680 waktu. Betul? Apa? Setahun tuan-tuan semayang 1680 waktu. Kalau lah ni tuan-tuan mengaji bab semayang, umur tuan-tuan 33 macam saya, maknanya tuan-tuan dah semayang tak berapa nak kemah, lebih kurang tambah tolak dalam 16 32 50. Berapa? 1680 kali 33. Nah, nampak 50 lebih. 54,000 waktu saya dah terlepas. Tak apa. Allah nak ambil nyawa saya, kata duk baki lagi 5 hari, 2 hari, 10 hari, 30 hari, 30 tahun lagi Allah nak ambil nyawa saya. Makna saya duk ada lagi 54,000 waktu ke depan lagi duk ada. Lebih baik saya jaga 54,000 waktu saya ke depan daripada duk buat menyesal hak yang lama. Betul tak betul? Hak menyesal yang lama, zalim diri kita tu kita doa, kita kena taubat. Betul? Tapi umat Islam bukan yang tu, yang kata puluhan akhirat, ya Allah ampun dosa kami, ya ampun. Tapi tak mengaji juga apa semayang. Tak betul. Jadi hari ni saya rasa lega. Saya bawa tajuk ni kat Pajak Song. Tuan-tuan dah nampak apa yang saya nak cakap. 800 orang duk saja duk buat lagu tu. Rugi 5 tahun, 6 tahun. Salahkah seorang pelajar isarkan duit dia untuk cikgu dia? Ustaz, kami tak berapa nak ada duit. Pergi kerja, jual burger ke buat apa, pergi buat waktu cuti seminggu untuk kumpul duit ni. Aku nak bagi cikgu aku pergi umrah. Ustaz, ni hadiah kami daripada Persatuan Pelajar. Ustaz 32 orang pergi umrah. Jangan lupa doa kat kami. Tuan-tuan bayang air mata cikgu yang dapat pergi tu depan Kaabah nak doa. Doa tu nak tahu tak mana tuan-tuan abang mak saya.
Doa tu Allah yang dengar tu depan Kaabah tu, nak tahu pi tang mana? Tuan abang mai saya. Budak-budak yang doa yang cikgu sebut depa tu, budak-budak tu nak jadi lagu mana? Tuan abang mai saya. Sebab kita tak nampak benar-benar lagu ni sebenarnya yang ada dalam Islam. Hak kita nampak kalau sekolah kita Islam, kita jaga semayang kita sahaja, kita jaga selawat kita jaga zakat kita. Dah. Hak tu wajib dah sebab kita Islam. Perancangan kita ni 2027 akan ulang balik benda yang sama. Apa plan tuan-tuan? Kalau dah 30 tahun dulu pun benda sama, tekan 10 tahun ke depan dia nak berubah. Kan saya dah habaq dah. Lagi ke depan lagi zalim, lagi ke depan lagi zalim, lagi ke depan lagi zalim. Hak duk berlari ni, sampai bila nak belajar asyik duk kena yuran? Tuan-tuan tak teringin sekolah tuan-tuan jadi wakaf. Anak-anak belajar percuma macam dekat Indonesia. Mai tengok saya contoh. Di Indonesia, apa lajak ni? Ya Allah. Saya yakin tuan-tuan tak apa ingat dah mula-mula tadi saya cerita apa. Jom balik. Hak orang dalam ni yang duk tengok handphone dah lenguh bila nak berhenti ni. Dah lampas tutup lah pergi tidur. Kata dia. Di Indonesia ada satu universiti, nama dia Universiti Batik Surakarta. Nama dia Universiti Batik Surakarta. Dia bila jadi lupa lagu tu kena berhenti dah tu. Universiti Batik Surakarta. Jadi kita tanya dekat dia, pasal apa? Sebab Surakarta antara tempat yang terkenal dengan batik. So kita tanya dia, adakah ni sebab trademark Surakarta? So universiti kena buh nama Universiti Batik Surakarta. Balung. Apa dia jawab? Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Universiti Batik Surakarta ini yang ada perkataan batik disebabkan semua gedung-gedung batik keluarkan duit, ada satu portion untuk bina sebuah universiti secara percuma untuk anak-anak belajar secara wakaf. Terengganu, berapa ramai pengusaha keropok lekor. Pasal apa tak ada satu yang boleh pegang atas nama lekor tadi tu? Universiti Lekor Terengganu. Pasal apa? Semua pengusaha keropok lekor keluar duit fund untuk satu universiti percuma untuk anak-anak belajar. Ni belah kita cuk menderam duk ada apa-apa duk ada. Dah betul kan? Cendui apa duk ada? Universiti Cendui duk ada. Apa tak boleh buat ke? Sebab dak tuan-tuan tengok saya. Sebab kita nampak hak tara kita aja nak makan esok apa. Betul? Cuma meneram bagus memang ada. Ni apa? Murku apa ada ada? Main naik lagi tu tak kira kuih karah apa lagi ada. Berapa ramai Sarawak, mungkin ada orang Sarawak sini. Berapa banyak pengusaha kek-kek batik Sarawak tu? Apa tak bolehkah keluar funding satu bagi satu universiti? Universiti kek Sarawak. Sebab apa? Semua pengusaha kek buat keluar. Tuan-tuan, untuk pengetahuan sebagai contoh, saya pergi Sarawak baru ni, seorang cikgu boleh berhenti cuti tanpa gaji selama 3 bulan untuk nak sambut hari raya melalui tempahan kek dia buat. Dia bukan yang jenama terkenal ya, cikgu ya. Duk buat kek batik. Dia boleh pergi 3 bulan cuti tanpa gaji. Berapa dia tibai? Ni Haji? 230,000. Kalau 3 bulan orang boleh pukul rapat 230,000, apa tak boleh buat keluar sikit kah? Seorang 5, 6, 10 batik punya ni untuk buat keluar funding satu universiti untuk anak-anak Sarawak. Tak, ni bukanlah ni nak bagi contoh. Macam saya kata tadi, saya bagi contoh bukan duk mengata ke orang, tak, duk bagi. Tak bolehkah kita buat lagu tu? Universiti tak sah cuk meneram lah, buh meneram yang belakang. Universiti meneram Pajak Song Pulau Pinang.
Pasal apa? Semua pengusaha cok mendaram semua bawa keluar seorang sikit duit bagi anak-anak mai belajar percuma. Apa tak boleh rancang lah benda tu. Semua duduk ujung jari. Benda duduk tangan kita. Kalau duit wakaf, dia bukan lagi duit kerajaan, dia duit kita untuk uruskan. Duit hak kita macam masjid punya. Kita urus. Anak kita nak belajar, anak ni nak buat apa, nak pergi mana, nak makan apa. Takkan pattern sama. Asal budak belajar sekolah asrama penuh ya, makanan semua ala-ala kadar sahaja. Tak bolehkah makan bagi berkhasiat sebab nak bagi belajar elok-elok? Sampai bila soalannya? Saya kalau nak ikut lepas tak apa, saya dah lepas dah, buat apa? Esok anak saya pulun sendiri ya. Kalau nak ikut lah. Sampai bila? Tu tak kira lagi Ustaz Apik duk tibai apa nama udang karkun lagi apa semua tak kira lagi. Sampai bila? Tuan-tuan duk risau anak-anak tuan-tuan belajar, cucu tuan-tuan belajar dah 20 tahun yang lalu lah. Sampai lah dah 20 tahun tak ada apa. Rugi. Demi masa manusia dalam kerugian. Elok tu penutup dengan muka muhasabah diri tu kena dah. Penutup dengan muka muhasabah diri kena dah. Jadi saya dengan ini saya rasa saya lepas. Saya dah cerita dah sungguh-sungguh tuan-tuan apa yang ada dalam kotak fikiran saya. Saya cerita betul-betul supaya saya nak anak-anak kampung kita ni semua bangun. Sebab hak pentah duk ada ni bukan pentah saya. Ni tempat anak-anak tuan-tuan untuk mai. Latih depa mai duk mengajak kita balik. Ni tempat anak-anak tuan-tuan ni, depa ni, bukan saya. Bukan saya. Tempat anak-anak tuan-tuan. Depa yang kena duduk sini. Assalamualaikum, pakcik, makcik, Haji, Tok Bilal. Ni semua hak dia kenal. Duk angkat tangan apa semua ni. Saya mai kat sini dulu, saya duduk besar di sini ni, sekolah saya tepi ni. Tu dia duk beli aiskrim ni. Dia boleh tunjuk semua. Dia duduk depan ni. Hak anak-anak kecil yang baru-baru ni lagi semangat. Abang ni mai daripada tempat kita ya. Baru betul. Baru betul. Ni tempat anak tuan-tuan ni. Sebagai kesimpulan, tutup. Tuan-tuan doa kan setiap kali sembahyang, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Apa makna dia? Ya Allah, kurniakan kepada kami anak-anak yang jadi penyejuk mata kami. Betul? Betul tak? Betul ya? Saya tak salah terjemah lah. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak penyejuk mata hati kami. Amin tak? Doa? Mana amin lagi? Tak. Bukan. Mana amin lagi? Sambung. Waja'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan minta, tak ada siapa paksa. Dan jadikan anak kami pemimpin bagi orang bertakwa. Tuan-tuan minta, tak ada siapa paksa. Ibu 20 tahun dah punya duk minta doa tu. Apa sekali pun Tuhan tak mau dengar lah. Dia pekak lah. Ada, dia mesti dengar. Tapi pasal apa tak jadi? Pasal perancangan kita tak ada. Tuhan mesti dengarnya. Dia kata, udu'uni astajib lakum. Hamba doa, aku mesti perkenan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila orang tanya hamba aku ni tang mana, jawab dekat depa Muhammad, aku dekat. Minta apa nak minta, silap. Silakan ma'ana. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku perkenan. Doa orang yang minta bila mana dia minta. Perkenan tu duduk depan dah. Aku perkenan. Tinggal hang nak minta Minta dah? Dah minta dah. Berapa tahun? 20 tahun. Minta dah. Maknanya perkenan tu ada dah? Ada dah. Duk ada dah. Pasal apa tak jadi bi? Pasal perancangan kita tak pi. Ambil yang dekat tadi sudah. 10 tahun dah kita tak tahu.
97, 2007 benda sama duk ulang. 2017 jadi tibai mai kat atas kita lagi sekali. Tak mau buka mata lagi. Susah Allah. Jangan. Rancang. Lah ni start. Ingat cerita Nabi Yusuf. 7 ekor lembu kurus makan telan 7 ekor lembu. Apa aku merepek dah ni. 7 ekor lembu kurus telan 7 ekor lembu gemuk. Ha. Itu dia. 7 tangkai. Ha? Beri. 7 tangkai ah. Tangkai tu 7 juga ah. Kak tangkai ada, biji rim ada. Tak ingat ah. Tuan-tuan tengok Ustaz, lupa. Ada tangkai-tangkai tu pun ada cerita dia. Tuan-tuan baca. So ingat yang tu, rancang. Mai lagi 10 tahun jangan takut. Aku tak ada duk mengemeh mai kat siapa lah. Anak aku boleh sambung belajar punya. Berapa orang anak? 4 orang anak. Kalau belanja tahun ni, kalau ikut roughly duk ada mai sekurang-kurang bulan Januari nak kena ada 10,000. Anak ni sikit, anak ni sikit, anak ni sikit, anak ni sikit. Baik, 10,000 bahagi setahun. Setahun kita duk ada lebih kurang dalam 365 hari. Tolak 65 hari hora-hora-hora. Tinggal 300 hari. 300 hari bahagi dengan 10,000. Kira duk mai sehari RM30 kena simpan. Lagu mana nak boleh RM30 satu hari simpan? Baik, kalau kita start meniaga cuk meneram, dapat tak dapat? Kalau kita start jual burger, kalau seminggu jual burger, boleh minggu sekali sudah kita jual. Kita buh hutang ujung sana, kita buat seminggu ya. Seminggu keluarga ni jual. Seminggu hari Isnin keluarga ni jual. Hari Selasa keluarga ni jual. Selang seorang satu keluarga, tak payah susah-susah. Kalau sehari kita boleh untung 50, dah lebih dah. Tadi kita kena kumpul 30 sehari. Nampak? Rancang jadi. Mai bulan Januari, anak aku tak ada masalah. Ni aku dah simpan dah. 10,000 punya duk ada. Sekolah mana? Asrama penuh. Nah, pergi. Sebab tu Allah katakan kepada kita, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ayat yang sama, surah sama kan. Berpesan benaran, saya pesan. Berpesan kesabaran, sabar. 10 tahun lama kena sabar. Sabar, buat sabar. Susah, sabar. Allah tahu, sebab tu Allah suruh sabar. Mudah-mudahan ada peluang kita jumpa lagi. Minta ampun, minta maaf. Doa saya simpan semayang tak lagi lah. Kita doa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua yang mai hak baik, hak elok semua, hak faham, hak yang tu semua Allah Taala bagi. Hak rasa serabut, hak rasa duk bergelak, hak rasa lupa lah apa semua tu, hak lemah saya lah kepada tuan-tuan semua. Atas dasar saya ni hamba Allah Taala yang lemah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Kita berikan ceramah pada malam ini. Semoga kita doakan semoga